Alright, kita dah bersiaran Alhamdulillah kembali di program Jom Masak Kak Zaida untuk Minggu Kemerdekaan. Yes. Alhamdulillah hari ini adalah episod yang ke-242 untuk program Jom Masak Kak Zaida. Kak Zaida, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ceria hari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu Kemerdekaan Minggu kan. Kemerdekaan. Kita haruslah Yes. berasa bangga dan juga kita memang happy dapat juga kita menyambut kemerdekaan yang ke-63. Alhamdulillah. Ya. Sampai juga kita ke angka 63. Alhamdulillah ya. Okey. Seperti biasa. Hari ni cuti ya. Hari ni cuti, mungkin ramai yang dapat penonton dan kita minta love banyak ya. Like, share dan komen ya. Hari ni lagi cuti, maksudnya ramai yang boleh tengok phone lah. Okey. Tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Kalau tidak saya nak pergi sekolah, ambil anak sekolah ya. Alright. Cucu punya. Hantar ambil cucu. Yes, ambil cucu. Jaga cucu kat rumah. Sekarang ni hari ni cuti, so bolehlah menonton video ni ya. Surjit Kaur Dylan kata greetings from Kangar. Hai orang Kangar. Hai orang Kangar. Apa khabar semua? Selamat Hari Merdeka to both of you. Yes, same to you. Same to you. Same to everybody ya. Yes. Kita meraihkan satu Malaysia ya. Alright. Okey, kita tunggu sikit lagi. Okey, kita tunggu. Beri laluan sikit lagi untuk kita mulakan masakan hari ni. Okey. Nampak tu ada beras dekat depan. Kita nak masak nasi. Okey, kita tunggu lagi. Cantik baju Kak Zaida hari ni, berseri-seri. Cik Bunga kata. Alright Kak Zaida, nampaknya macam dah ramai. Okey. Jadi kita mulakan Jom Masak Kak Zaida. Okey, Jom Masak Kak Zaida ya. Okey, hari ni Kak Zaida nak tunjuk. Ni semua orang dah pandai masak sebenarnya. Tapi pasal kita nak kita menyambut kemerdekaan, so kita try to tunjuk favorite meal ya, ataupun favorite makanan orang Malaysia. Semua races dalam Malaysian pandai makan ni. Ya. So hari ni Kak Zaida nak tunjuk nasi lemak, set nasi lemak style Kak Zaida. Ya. Kak Zaida pernah siarkan nasi lemak pandan ya. So hari ni nasi lemak yang biasa, nasi lemak putih bersama dengan sambal tumis, dan Kak Zaida nak tunjuk sotong goreng tepung. Ya, jadi dia set tu dia makan dengan sotong goreng tepung. Okey. So bahan-bahan untuk buat nasi lemak dia dulu ya. Kak Zaida guna hari ni basmati. Saya masak banyak ya. 1,5 kilo, lebih sikit lah. Sebab staff saya ramai ni. Jadi saya kena masak banyak. So kalau perempuan tak nak masak banyak, you just cut into half ke macam mana ya. So this is yang ini lebih kurang 1,5 kilo basmati. Beras biryani ya. Okey. Cuci, kemudian toast. Ni beras ni. Ini 1,5 kilo ya. 1 kilo lebih sikit lah daripada setengah. Ya. Kemudian air, santan sukatannya sebanyak beras. Kalau berasnya banyak macam ni, so airnya kena banyak macam ni juga, ataupun lebihkan sedikit saja. Ya, jangan kurang daripada ni. Okey. So ini santan yang saya dah siapkan sebanyak beras ni ya. Santan ni saya beli santan fresh. Saya beli santan fresh, kemudian saya sukat separuh-separuh. Santan fresh tu biasanya santan yang dah diperah ya. Dia jual by kg lah, 0,5 kilo dan 1 kilo. 0,5 kilo kemudian campurkan dengan air, cukupkan sukatan berasnya. Kalau perempuan tak ada santan macam ni, perempuan nak guna kelapa pun boleh, lebih kurang 1,5 hingga 2 biji kelapa. Terpulanglah. Kalau you nak rasa lemak, you letak lebih lah santannya. Ya, kurangkan airnya. Okey. So kalau nak pakai santan kotak juga boleh ya. Cuma kalau perempuan guna santan kotak, rasanya agak beza sikit dengan santan fresh. Santan kotak ni dia memang putih nasi you, tetapi dia hanya lemak waktu panas nasinya. Bila nasinya hilang panas, dia akan rasa macam nasi putih lah ya. Ya, so terpulanglah ya, mana-mana boleh. Okey, kalau tak ada santan fresh, boleh guna santan kotak. Okey, ini kemudian untuk nasinya juga Kak Zaida guna dekat sini 2 hingga 3 ulas bawang merah dimayang, 1 sudu makan halba, 1 inci halia dihiris, 2 hingga 3 batang serai. Kak Zaida guna serai yang kecil hari ni. Saya dapat serai kecil, jadi saya guna 3. Kalau tidak, perempuan boleh guna 2 batang pun dah cukup lah. Ya. Dan sedikit garam. Saya tak pakai daun pandan ya.
Untuk kalau perempuan nak pakai daun pandan terpulang. Saya pakai serai saja. Okey, ini untuk nasinya. Kemudian untuk sambal tumisnya. Okey, sambal tumis pun ramai yang dah pandai masak ni ya. Tapi tak apalah, kita tunjuk je lah cara Kak Zaidah. Okey, kita guna 15 hingga 20 tangkai lada kering. 1 biji bawang besar, 6 ulas bawang merah. Saya campur ya, kedua-dua bawang. Kemudian 6 ulas bawang putih, 1 inci halia dan 1 inci belacan. Saya guna juga untuk nak kisar nanti 2 sudu makan ikan bilis yang dah digoreng untuk kisar bersama ya. Kemudian kita ada juga bawang besar lebih kurang 2 biji bawang besar dihiris. Kita juga guna gula merah ataupun gula kabung, gula putih, sedikit air asam jawa untuk perasanya ya. Okey. Kemudian untuk sotong goreng tepung, Kak Zara guna sotong frozen ya. Ni dia. Saya tutup sikit sebab ada lalat ya. Saya tutup. Ni sotong frozen. Dia agak lembik tapi bila goreng dia tak nampak lembik macam ni. Ya, saya dah cuci bersih, kemudian saya toast. Okey, sotongnya nanti kita akan buat bersama dengan ni dia. Perempuan perlu dapatkan ini. Tepung seberguna Kak Zaidah ya, tepung goreng seberguna. Ini nanti Bel akan beritahu macam mana cara nak order ataupun nak datang beli benda ni. Tepung ni ya. Okey. So kita mula dengan masak nasi dulu. Okey. Alright, lauk kita hari ni ataupun menu hari ni sangat sinonim ya dengan Malaysia. Malaysia bila kita aku. sebut Malaysia, Semua pastinya makanan pertama yang dicari adalah nasi lemak. Pagi mana-mana ya, mana-mana dari utara ke selatan, selatan ke timur, timur ke barat. Ini memang semua negeri pandai buat nasi lemak ya. Kadang-kadang ada masakan Johor punya style, Kedah, Kelantan ya. Tapi nasi lemak ni satu Malaysia akan sama. Ya, okey. Ni santannya Kak Zara akan masukkan dalam periuk. Kak Zara nak masak lemak ya. So tadi saya lebihkan santannya. Okey. Kemudian kita letakkan serai dulu. Ya, dan garam. Okey, garam secukup rasa lah. Nanti perempuan kena rasa ya garamnya. Okey, kita perlu tutupkan periuknya sehingga dia mendidih. Kemudian baru kita masukkan beras. Okey. Alright. Now sebelah ni Kak Zada nak masak sambal tumisnya pula ya. Okey, sambal tumisnya kita perlu kisar dulu. Okey, kita perlu kisar cili kering ni tadi yang Kak Zada dah basuh, dah rebus dan saya dah basuh ya. Kemudian bawang. Saya guna 2 bawang, bawang kecil dan bawang besar. Okey. Kemudian kita guna sedikit belacan. Kita guna juga sedikit ikan bilis yang telah digoreng. Lebih kurang dalam 2 sudu makan macam itulah. Yang selebih ni nanti kita akan masukkan dalam sambal tumisnya. Okey, kita perlu blend hingga halus ya. Okey. Bismillah. Sementara tu Kak Zara masukkan minyak di kuali.
Dia ikan bilis ni ya. Jadi dia agak lama sikit nak lumat lah. Okey. Dah siap. Okey, kita panaskan minyak di kuali sementara kita nak menunggu santan untuk nasinya mendidih ya. Kita biarkan dia mendidih sekejap. Kalau dapat biar dia sekejap dalam 1 atau 2 minit ya. Jadi nanti santan tu akan keluarkan minyak sikit. Jadi bila kita masak, nasi kita ada sedikit minyak lah ya. Jadi dia nampak cantik nanti nasinya. Okey, now ni kita nak tumis dulu ya. Kita panaskan ni dulu. Panaskan pula. Minyak dah panas, kita tumis bawang dulu. Bawang besar ni tadi. Okey, tumis hingga bawangnya layu. Ada soalan Bel sambil-sambil menunggu kita masak ni? Sebelum lagi, semua baru tune in I rasa sebab Aibat mesti ada juga yang busy ya tengah public holiday hari ni. Bangun ni lah, bangun lewat sikit ataupun pagi-pagi dah siap untuk buat kerja rumah ya. Masa ni lah yang kerja tergendala tu semua nak diuruskan ya. Alright, atau mungkin di kampung ya. Rasa saya ramai yang balik kampung ni ya. Macam lengang je KL ni. Because it's a long weekend ya. Yes, long weekend ya. Okey, hingga bawangnya lembut dan berbau. Kemudian kita masukkan ni lada yang kita kisar tadi. Saya rasa ramai yang dah pandai masak sambal tumis nasi lemak ya. Ramai ya. Cuma rasanya semualah orang tahu dah masak nasi lemak ni ya. Wajib ya, ni kewajipan untuk kita tahu. Yes. Because dia considered juga menu official menu kita ya. Betul. Di Malaysia. Okey. So ni kita tumis dia hingga dia garing. Biasa ya Kak Zaida kalau masak, Kak Zaida akan tumis dia hingga dia naik minyak ya. Ataupun minyaknya bertukar warna. Okey, nampak tu? Ini belum lagi ya. Masih kita kena tunggu lagi. So jadi Kak Zaida tutupkan kualinya. Okey, sementara tu kita boleh tengok nasi kita. Nampak ni Bel dah mendidih ya. Dia mendidih, dia bila pakai santan fresh, dia akan bila dia mendidih, dia akan keluarkan minyak dia tu. Ni sedap ya. Nampak tu ya. Kak Zaida perlu rasa dulu garamnya cukup ke tidak sebelum kita masukkan beras lah. Kita tak nak nanti nasi dia tawar. Kalau nasi dia tawar dia tak sedap ya. Okey, kita masukkan beras. Beras ni saya dah cikkan api panas. Saya dah cuci dan saya dah toast ya. Kak Zaida guna basmati hari ni ya, beras biryani. Kalau perempuan nak pakai beras biasa pun terpulanglah. Okey, ni rupa nasinya. Alright, ada soalan dah. Yes. Princess Virgo, nasi Kak Zaida tak taruh minyak kelapa ya? Saya dah pakai santan fresh, saya tak tahu minyak kelapa ya. Kak Zaida dah pakai santan fresh. Dia akan keluarkan minyaknya sendiri. Sebab tu saya biarkan dia berdidih sekejap tadi ya. Dalam 1-2 minit nanti santannya akan pecah sikit minyaknya. Okey, ni rupa nasinya. So kita akan tutup apinya. Tutup api pula, tutup periuk. Belum masak lagi. Tak masak nanti. Okey, kita tutup periuknya dulu sehingga dia kering. Lepas tu baru kita masukkan halba dan bawang. Okey, ni sambal kita. Okey, kita biar lagi dia garing sikit lagi ya.
Lepas baru kita masukkan ikan bilis dan perasa bersama dengan air asam. Okey, jadi ada yang bertanya ni tentang beras, sukatan beras dan juga sukatan air dan santan. Kak Zaidah mungkin boleh explainkan lagi macam mana sukatan yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ni. Okey, kalau Kak Zaidah guna yang hari ni, Kak Zaidah pakai santan fresh ya, ataupun santan puan-puan boleh perah dari 1.5 hingga 2 biji kelapa ya. So ikut sukatan, kalau basmati kena ikut sukatan berasnya. Kalau 1 mangkuk beras, 1 mangkuk santan. Oh, mak tulis. Baik-baik. 1 mangkuk santan dan 1 mangkuk maksudnya 1 mangkuk beras, 1 mangkuk santan. Ya, sekejap ya. Sebab Kak Zaidah menggunakan beras basmati. Sukatan untuk basmati begitu ya. Sukatan beras dan air mesti sama. Ya, dia tak boleh, kalau nak lebihkan sedikit aja, sedikit boleh, tapi dia tak boleh kurang. Nanti dia terlampau berderai sangat ya. Okey, so macam itulah. Santan dia Kak Zaidah buat separuh lah. Separuh air, separuh santan untuk sukatan airnya. Okey, boleh faham tu? Okey, kita tunggu ladanya betul-betul. Okey, ni nampak bel, dia tengah mendidih. Itu dia. Aminah Tashrif kata saya masak nasi lemak selalu guna basmati. Rice basmati rice jadinya wangi dan cantik. Betul. Dia selai-selai ya, dia cantik. Kita makan pun puas. Tapi kalau nak pakai beras biasa pun boleh. Ya, ini untuk nak makan sendiri bolehlah pakai basmati. Alright. Jualan mungkin agak mahal sedikit lah. Tapi apa salahnya kalau sedap memang takkan yang sebenarnya Bel, bila you pakai basmati ni dia memang mahal ya. Double, triple kadang daripada harga beras biasa. Tetapi dia muai. Berasnya muai. So maksudnya 1 kilo beras dia boleh makan lebih kurang 10 hingga 12 orang. Manakala beras biasa 1 kilo you boleh makan dalam 8 orang je. So you can see the difference, ya. Okey. Boleh nampak perbezaan dia. Sebab basmati dia muai. Okey, kita tunggu lagi dia naik. Bagi dia garing. Bagi dia garing. Oh, sedap. Sambal tumis kena garing ya. Kalau perempuan kadang-kadang saya ada jugalah makan kadang-kadang sambalnya dah cukup rasa tapi dia kurang garing. Kurang garing tu maksudnya dia kurang menumis. Lama tu, dia tak tumis lama ya. Jadi bawangnya tu tak berapa masak. Jadi dia tak bau, dia tak bangkit bau dia tu. Okey Bel, ni dah mula. That. Okey, dia dah macam ni. Kak Zaidah kecilkan sedikit api. Saya akan masukkan halba. Ada setengah yang masak tidak letak halba ya, so terpulang. Kalau perempuan tak suka letak halba, tak perlulah. Biasa orang Pantai Timur dia tak letak halba ya, sebab bila letak halba ni dia masak nasi dagang. Tapi kalau kita di bahagian selatan ni biasanya kita letak halba. Okey, nasi dah mula kering, kita akan kecilkan api. Okay, Kak Zaidah perlu alas periuk ni ya, sebab kalau tidak nanti dia akan hangit ya. So saya perlu alas dia dulu. Saya alas periuknya dengan besi ya. Kemudian kita biarkan dia dekat sinilah. Okey. So kita akan biar dia hingga dia masak. Sementara tu kita tengok kita punya sambal tumis kita, nampak tu cantik ya. Kita garing dah ya. Mata pun dah pedih. Okey. Sedap ni. Kita masukkan air asam. Air asam ikut rasa perempuan ya. Okey, kita masukkan gula.
masukkan garam. Untuk sambal tumis, perempuan kena letak gula lebih. Kita memang sambal tumis kena manis baru sedap ya. So rasa dulu nanti. Alright, Kak Zaida ada yang bertanya tentang beras. Beras basmati mana yang the best brand so far? Recommended by Kak Zaida. Mana-manalah boleh ya. Pak Izzah boleh. Ikut kesesuaian perempuan lah. Any basmati boleh. Hari ni Kak Zaida cari Faiza tak ada. Di nearest supermarket dekat dengan tempat Kak Zaida. So Kak Zaida beli ni. Sunflower. Ya, ini lebih kurang harga dia RM20 lah. RM20 dua. Mahal juga. RM20 2 kilo. Mahal lah. Maknanya RM10 sekilo. Mahal jugalah. Yang ini grade dia adalah premium pusat. Mahal ya. Alright, beras tu kena rendam dulu ke? Rendamlah sekejap dalam setengah jam. Tak rendam pun tak apa yang sebenarnya. Sebab kita nak masak dia cara tanak. So kita tak perlu risau lah. Kalau kita tanak tu maksudnya kita tak perlu risau dia lambat ataupun cepat. Sebab bila kita tanak tu maksudnya dia dah berendam dengan air panas. Alright, soalan seterusnya. Mazia Syafi, nasi lemak taruh serai sedap tak Kak Zaida? Selalunya saya masak nasi lemak taruh daun pandan dan halia aja. Kita pulanglah ya. Saya memang kalau masak nasi lemak saya tak serai. Saya tak letak daun pandan ya. Okey, ni saya masukkan ikan bilis yang dah digoreng. Kita buat basic sambal tumis ya. Basic sambal tumis untuk nasi lemak. Sebab kita dah ada sekejap lagi dah ada sotong goreng ya. So kita biar dia meresera dulu dengan ikan bilisnya, dengan gula merahnya ya. Lepas tu baru kita rasa. Wow, so good. Bila kita pakai gula merah, ada sedikit efek pada warna sambal tumis kita nanti ya. Dia gelap sikit ya. Dia akan jadi gelap sikit. Alright. So Windercore, can we cook the rice in the rice cooker? Boleh aja. Boleh ya. Okay. Okay. Semua buat harum bau sambal ni dan bersama dengan nasi lemaknya tu ya. Okey. Kita tunggu gula merahnya sebati ataupun hancur bersama dengan sambal tumis ni. Okey, nampak tu cantik ya. Warna dia pun cantik ni. Mana tu? Ada. Wow. Sambal tumis untuk nasi lemak, dia kena agak manis sikit baru sedap ya. Baru dia macam blend kalau kita makan dengan nasi lemak. Tapi terpulanglah juga. Kadang-kadang ada orang tak suka manis ya. Terpulang ikut cita rasa masing-masing. So jadi sukatan untuk gula merah, sukatan untuk gula pasir dan juga kena air ikut, asam ikut kepada cita rasa masing-masing. Ya. Cuma kalau kita nak makan sendiri, kita kena ikut cita rasa masing-masing. Tetapi kalau kita nak berniaga, kita kena kira juga cita rasa orang yang nak membeli. Ya. Biasanya yang nak membeli ni, sambal tumis, sambal dia kena a little bit manis for nasi lemak. Kadang-kadang kita masak, orang punya selera tak sama ya. Tapi kebanyakan sambal tumis, sambalnya kena manis. Baru sedap. Okey, dah nak masak dah sambal tumis kita. Kak Zaida perlu rasa dulu. Inderjit Kaur Sandulakani. Jenama periuk. Periuk kita Kak Zaida gunakan sekarang ni adalah periuk Shogun ya. Sedap dah ya. Sedap. Shogun atau Shogun ya untuk brand yang Kak Zaida gunakan kualinya. Okey. Sambal tumis untuk nasi lemak kena pekat. Alright, Shen Jega Tyson. Berapa bawang kecil yang dimasukkan di sambal? Okey, bawang kecil ataupun bawang merah 5 biji ya. Dan dicampur bersama 1 biji bawang besar. Dan di blend ya. Ni yang di blend ya, yang di mayang lain ya. Sambal tumis kena ada bawang mayang, baru dia manis. Manis bawang tu.
Okey, dah siap dah sambal tumis kita. Look at that. Minyaknya dah jadi warna merah. Sambal tumis biasa nasi lemak tak boleh, sambal tumis nasi lemak kita tak buat cair. Kita buat pekat-pekat macam ni sedap. Ya. Okey. Sedap ya. So good. Kalau rasa masam, perempuan letak gula sedikit lagi. Kak Zara punya air asam agak pekat tadi, agak masam sikit. Betul, Laila Hassan kalau orang kencing manis tak boleh manis. Jadi kalau ada macam saya juga dalam keluarga ada juga yang kencing manis. Jadi setiap kali kalau masak macam ni memang kita asingkan ya sambal khas untuk mereka yang tak boleh nikmati yang manis seperti ini. Okey, kena kerja ekstra sikitlah di dapur. Kena ketepikan lah ya. Kita ketepikan, betul. Lepas tu kita letaklah gula untuk kita yang boleh makan gula. Kita nak, yang sebenarnya kita nak makan sedap kan. So ikut masing-masing lah ya, ikut masing-masing. Kalau nak juga teringin sangat rasa apa orang kata jamah lah sikit je. Tapi yang sebenarnya sambal tumis untuk nasi lemak kena manis. Tak adalah maksudnya manis tu manis macam pengat. But you kena rasalah masam, manis, masin dia semua sekali kena pandai sekatakan dia. Baru dia sedap. Kadang-kadang kita beli nasi lemak, bila kita makan, dia tak tahu. Dia punya tu tak ada, satu tak ada belacan, satu lagi dia tak ada manis. Dia kena ada manis, baru sedap. Okey, dah masak dah Bel. Yes. Dia kena pekat ya untuk sambal tumis, baru sedap. Okey, that. Itu yang mahal tu. Mahal apa tu? Dia punya goyang-goyang tu. Alright, ni dah masak. Kita akan ketepikan sambal tumis Kak Zaidah ya. So, Bel ketepikan sikit tu Bel. Boleh. Alright. Ya Allah, seraknya. Masak sambal memang begini ya. Dia akan mula merecik-recik satu studio. Dapur. Satu dapur, satu studio merecik. Ya. Okey, Mia. Saya cairkan gula merah atau gula Melaka siap-siap. Simpan dalam peti ais. Setiap kali nak guna, tinggal tuang aja. Itu namanya, apa tahu? Memang namanya sambal tumis lebih sedap gunakan gula merah atau gula Melaka. Namanya? Itu namanya orang yang rajin sangat. Betul. Yes. Kita nak ada stok kan. Nak ada stok pun bila kita nak masak tu senanglah Kak Zaidah. Dan nak simpan stok tu, tu kena ekstra rajin sedikit. Orang yang rajin je yang suka buat kerja macam tu ya. Kadang-kadang orang yang rajin dia akan cari time. Dia akan cari time ya, walaupun dia kerja ke apa, dia akan cari masa untuk dia nak buat kerja-kerja yang macam tu ya. Orang yang macam nak cepat ni dia memang masuk je lah. Okey, ada soalan kemusykilan di sini. Dia nak kepastian. Nasi lemak taruh bawang hiris tak cepat basi ke? Zara Muhammad tanya. Nasi lemak ni dia basi memang of course dia akan cepat basi sebab dia bersantan ya. Dia bersantan, dia akan basi. Cepat dan lambat pun dia akan basi juga. Sama ada you letak bawang ke tak letak bawang, dia akan tetap basi. Sebab apa? Dia bersantan. So terpulang. Cuma kalau you letak bawang, dia ada aroma. Dia ada smell. Kita sebelum kita nak masuk sesuatu makanan dalam mulut, dia melalui hidung kita dulu tahu. Wangi je makanan tu, automatik kita akan kata sedap. Kalau busuk aja makanan tu, kita akan cakap tak sedap. So yang penting mesti nak ada wangi dalam masakan kita. Wangi tu bukanlah katanya wangi-wangi sangat. Depends on the food lah. So kalau nasi you without any, tak ada bawang, tak ada halia, tak ada betul-betul santan dengan nasi, dengan beras, you tak dapat rasa apa-apa. Hanya rasa lemak aja. Bila dah masuk tekak baru you dapat rasa lemak. Tetapi aroma tak ada. Kita pentingkan aroma juga dalam masakan. Ya, aroma tu mesti nak ada. Cuma kalau perempuan tak suka banyak, pasal susah nak makan kalau ada bawang kan. Kurangkanlah ya. Ni nampak ni. Okey, baunya. Stop. Kita dah balik-balikkan. Masih belum masak lagi ya. Belum kering betul. Ui, bau dia Kak Zaidah. Yelah pasal ada halba ya. Bangkit bau nasi lemaknya tu. So good. Bawahnya tak berkerak ya kalau buat cara Kak Zaidah ni. Saya buat nasi lemak, saya tak berapa suka taruh daun pandan. Tu terpulang kepada perempuan.
Kalau perempuan nak daun pandan pun boleh. Alright, Jin Yip. Dia bertanya, can you share the recipe? Ya, nanti kita akan bagi resepi ya. We'll give you the recipe after the live ends. Kita akan postkan full recipe untuk menu hari ni. Okay, hang in there. Okay, sambal kita nak bilis goreng. tu buat lebih-lebih, boleh simpan, lepas tu buat lempeng cicah dengan sambal ni. Tak kisahlah, you boleh buat apa-apa pun dengan sambal ni ya. Makan lempeng, makan roti canai, semua boleh ya. Okay, now kita nak goreng kita punya what do you call this? Sotong ya. Goreng tepung. Sotong goreng tepung menggunakan minyak tepung seberguna Kak Zaidah. Yelah, sekarang ni pun kita boleh jumpa nasi lemak di mana-mana. Sebab ramai juga yang menjual ya nasi lemak. Harus ya ada nasi lemak di ramai mana-mana ya yang berniaga nasi lemak. Ya. Dan, yang mencari menjana pendapatan ya menggunakan nasi lemak. Betul. Dia dah kaya raya tau buat nasi lemak. Ya, betul. Alright, so nasi lemak ni selalunya juga bukannya kita makan dengan sambal sahaja. Sekarang ni dah macam-macam lauk yang terhidang untuk kita pilih seperti ni lah salah satunya. Ni sotong goreng tepung ya. Sambal sotong tu memang selalu kita dengar. Yes. Sambal yang kita letakkan sotong kat dalam ya. Tapi kalau yang macam gini biasa kalau kita makan kat luar ni macam ni mahal tau. Sotong dia kira satu ekor RM10 kot. RM15. Sotong aja. Okey. Ni rupanya Kak Zada dah lap-lapkan sedikit supaya dia tidak terlalu basah ya. Ni sotong saya beli sotong frozen ya. Kak Zada tak pergi pasar, saya cari sotong frozen saja. So okey, untuk nak guna Kak Zada punya apa ni tadi, tepung seberguna, kita perlu dulu pecahkan telur ya. Okey, kita perlu juga ni tepung dia ya. Tepung seberguna ni memang dah ada campuran tepung, nestem, apa lagi ya? Breadcrumbs ya dalam ni. Dia ada campuran a few bahan ya. So of course lah dia akan jadi crispy dan sedap ya. Okey, ni rupanya. Satu paket ni harganya RM10 ya. Betul RM10. RM10 ya? Betul. Kak Zara takut salah sebut nanti ya. Nanti ada pula yang claim cakap Kak Zara kata RM10 padahal harga dia lebih. Ya, so ini RM10 ya. Kita lebih kurang berapa gram ni tadi? 350. Ya, grams ya. Okey. Ini rupa tepung kita. Kat belakang ni ada lagi. Ya. Okey, so ni minyak dah panas. Kita akan celup sotong kita dalam telur dulu. Okey, kemudian kita akan golek pada tepung ni. Lepas tu bolehlah terus goreng lah. Ya. Alright, sementara Kak Zaidah ni mencelup tepung. Okey, anda boleh dapatkan tepung goreng seberguna Kak Zaidah di pucungnya di Food Studio Kak Zaidah, ataupun anda boleh dapatkan melalui post ya. Kita boleh post ke seluruh Malaysia. Bolehlah WhatsApp admin kami di 011 514
11204733 atau di talian yang lain 3064201979. Alright, Kak Zaidah ada soalan lagi apa ni. lagi? Yes, untuk beras tadi masih ada lagi soalan ya. Yes, untuk beras. Kalau beras biasa, sukatan air macam mana? Okey, kalau beras biasa, macam mana puan masak nasi macam tu lah. Kalau kita masak nasi kat rumah, macam mana? Saya kalau masak nasi, saya tak suka pakai bekas ya, saya suka pakai jari. Ni orang dulu. Saya akan suka pakai jari saya. Biasa kalau kita masak nasi, kita akan taruh airnya perparas. Ini. Mana tu? Paras inilah. Jari masing-masing kita ada ni kan. Apa yang pertama, yang kedua. Ini orang lama-lama. Orang dulu masak nasi macam tu. Saya tak reti pakai pot ataupun pakai periuk ataupun pakai dia punya measuring cup dia tu ya. Agak-agak. Tapi beras biryani basmati memang you kena suka pakai sebanyak mana beras tu. Beras biasa you kena pakai macam you masak nasi lah. Sama aja. Okey, lagi. Yes. Alright, rakan kita yang di perantauan di Hawaii. Yes, apa khabar orang Hawaii? Merdeka, okey. Kalau pakai santan kotak, boleh ke minyaknya naik bila dia mendidihkan? Tak ada. Dia santan kotak dia tak ada minyak ya. Dia tak ada minyak. Jadi kalau pakai santan ataupun gunakan santan kotak, tambah minyak kalau nak ada effect minyak tu ya. Kena tambah sikit minyak dalam 1 atau 2 sudu ya. Kalau untuk nak dapatkan sedikit nampak macam dia cantik lah. Dia macam glossy sikit lah ya. Macam dia berminyak lah. Okey, kalau pakai santan fresh tak payah ya. Santan kotak dia memang tak ada minyak. Okey, kita tunggu sotong dimasak. Sampai tumis kita dah masak. Nasi kita pun dah hampir nak masak. Alright, Siti Hamsyah Saleh kata ubi rebus cicah pun sedap tu Bel. Ya, simpan aja. Dah masak. Tumis tadi kan. Sambal tumis ni kalau masak kena masak lebih. Jadi yang memang betul you boleh simpan dia. Dasi Mamat Suki katanya puas cari periuk macam Kak Zaidah tu, tak jumpa lagi. Semalam pergi Pak Seng Selayang tak ada. Minyak periuk mana? Kuali tu. Periuk sekarang ni? Shogun kot. Shogun ada lah puan. Ni mana-mana ada Shogun Saiz ya. yang ini, mungkin model yang ini dah habis. Dah tak ada. Kot. Ni sebab dah lama juga saya beli ya. Dah dekat setahun juga ya. So mungkin dah tak ada. Tapi sekarang ni dia pun banyak offer-offer juga ni ya. Saya pun kadang-kadang lalu lalang saya pun geram juga tengok. Ya, kadang-kadang dia ada offer ya. Okey. Tapi Allah membeli menang memakai lah kata orang tu. Dia tak adalah mahal sangat, mampu milik lah harga dia. Okey, Kat Sogo ada, periuk Shogun ada diskaun 50%. 50%? Semalam saya beli. Zila Nurzila. 50%? Banyak tu 50%. Sogo, silalah pergi. Ya, sekarang ni Sogo ada promosi Merdeka. Murah lah kalau 50% ya. Tapi tak tahulah kalau dia naikkan harga tu. I bet promosi Merdeka berakhir hari ni ya, 31 hari bulan. Jadi siapa yang dapat pergi ke Sogo, cepat-cepat pergi. Oh ya ke? Jauh lah Sogo, kalau dekat Kak Zaidah nak pergi. Rasanya ada lagi satu Sogo kat mana ya? Oh tu di JB ya. Sedapnya sotong goreng tepung. Yes. Alright, Grace Slim. Kak, where can get the Kak Zaidah tepung goreng? Singapore have? Yes, ada ya. Sila munculkan diri, kita punya agent di Singapura. Sekarang ni stok ada ya. Stok ada di Singapura. So mungkin ada siapa-siapa yang masih ada stok tepung, boleh munculkan diri so that Singaporean yang mana nakkan tepung ni boleh contact agent kita ya di Singapura. Alright, kita tengok sotong kita. Di Singapura, ni extra bagian sikit lah, kan? Di Singapura nasi lemak lobster. Berlubang kocik pergi makan. Berlubang kocik ya? Ya. Okay, so di sini untuk set nasi lemak Kak Zaidah hari ni dengan tepung apa? Sotong goreng tepung. Goreng tepung ya.
boleh je nak kita mencari lobster, kita masak sendiri di rumah. Yes. Kan? Lagi untung Kalau banyak kita- ya. Kalau kita nak mencari buat masa ni masih belum lagi ya. Mungkin ada lah kot ya. Nasi lemak dengan lobster. Kita nak makan sedap tu macam-macam kita bagai-bagaikan ya. Betul. Okey. Makan nasinya sikit. Dan juga nasi lemak pun ada juga yang suka makan bersama rendang. Yes. Selalu kita jumpa lah kalau Rendang. kita beli nasi lemak, betul Kak Zaidah? Yes, kita bersama boleh pilih. rendang, bersama macam-macam lauk ya. Tapi yang sinonim dengan dia ialah rendang rendang. Rendang ayam, rendang daging, sambal rendang kerang ya. Yang selalu orang makan dengan nasi lemak. Alright Kak Zaidah, Alright, ada yes. soalan. Saya kalau goreng sotong macam tu, dia liat lah. Kenapa ya? Mungkin terlalu lama lah. Jangan terlalu lama lah. Ni dah nak masak dah ni, kita dah boleh angkat lah. Oh, mak tu. Okey. Kita perlu angkat dia. Alright, Amur Fiore. Ada ejen kat Brunei? Tak ada, my dear. Brunei Sorry. tak ada ya. Mungkin boleh buat postage ke Miri, Sarawak ya. The closest to Brunei. Then you mungkin boleh collect di situ. Harapnya ada ya sesiapa yang boleh terima di Miri, Sarawak. Dan tu Kalau ada saudara mara di Sarawak, Masyasya pun kat Sarawak ada ke ejen tepung tu? Tak ada, my dear. Tapi boleh order dan kita akan post ke seluruh Malaysia. Alright. Nantikan tepung goreng serbaguna Kak Zaidah akan sampai di alamat rumah you all. Okay, sebab kita boleh post ke seluruh Malaysia dengan harga RM10 sahaja untuk tepung goreng serbaguna ya. okay, nampak tu nasinya ya. Kita guna periuk ni, bawahnya tak berkerak langsung ya. Cantik. Nampak tu. Kita tunggu dah nak masak ya. Kita nak tahu dia masak tak masak. Dia tadi masa kita letakkan dia, dia setengah tau periuk. Bila dia dah masak, dia jadi 3 suku. Dia dah hampir penuh periuknya. Ya, periuk ni boleh masuk lebih kurang 2 kilo beras. Alright, Rohaya Basri katanya, saya Yes. ni pun tengah tunggu barang puan datang. Sambal tempe bilis, acar rempah, lapis cempedak, lapis durian dan macam-macam lagi. Banyak tengah juga ya menunggu puan order. Okey, alhamdulillah. There you go. Dah terbrown sikit. Rangup ni Kak Zaidah ni, Yes. brown macam ni ni. So Okay. good. Alright. Sotong goreng tepung kita dah siap. Okey, Kak Zara akan masukkan yang tadi ni. Okey. Okey, sementara tu kita dah bolehlah hidangkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap je Kak Zara masak ya. Nasi pun tadi dah tengoknya cantik ya nasi. Dan juga sambal kita ni sambal kita mungkin ada yang lambat tune in. Inilah sambal ikan bilis yang kita sediakan untuk padankan bersama nasi lemak. Okey, nasi lemak kita ni Look at this. So good. Okay, mesti tutup cover tu ya. JK tanya. Tak meletup ya kalau you nasinya. Nasi memang of course kita kena tutup ya sebab kita ada kering nanti. And for goreng sotong-sotong seafood kita kena tutup. Tak dia meletup. Because of dia punya air air daripada badan dia tu lah. Okay. Sebab Kak Zara nak hidangkan ya. Laila Hassan kata already repeat order. Thank you so much. Gunakan tepung goreng serbaguna Kak Zaidah ya. Mungkin boleh share dengan kita
goreng apa tu. Tu Laila Hassan kata memang dah order tepung serbaguna Kak Zaidah. Memang power. Guest datang siap tanya resepi sotong goreng tepung. Thank you so much. Alhamdulillah. Syukur ya kita dapat feedback. Yes. Dapat so manfaat much, daripada produk-produk Kak Zaidah dan juga yang pastinya resepi Kak Zaidah di sini ya. Tu dia, kita punya beras tadi yang dimasak dah jadi nasi lemak. Kak Zaidah tak ada mangkuk kecil ya? Kak Zaidah, ya. Mikrofon Kak Zaidah kat mana? Ya. Hilang dah. Tak dengar je suara Kak Zaidah. Sekarang dengar tak? Okey. Tak adalah orang biar buat besar-besar macam ni. Selalunya nasi lemak kecil je mangkuknya. Ya, Kak Zaidah tak ada mangkuk kecil. Okey, Bel. Ni Bel. Kita kasih padat. Ni besar ni mangkuk ni ya. Kalau orang berniaga tak ada untung ni macam. Okey. Sekejap ya, kena ambil pisang. Saya sedang masak sambal telur dan tumis. Apa tu? Air pucuk udang kering yang pernah Chef Zaidah ajar dulu. Air apa? Apa tu? Mungkin ni kot. Typo ke? Razia Hassan. Apa tu? Sambal telur dan tumis. Air. Udang kering. Tumis air tu. Saya tak dapat tengok dari mula. It's okay Nani Basri. Sebentar lagi nanti kita akan sekat dulu lagi. Dan boleh tonton daripada mula. Okay? Okey. Sekejap ya, macam besar sangat. Okey, kita akan taruh timun. Seperti biasalah, ini rasanya semua dah tahu ya. Okey, kita taruh telur rebus. Kita taruh telur rebus sedikit. Kalau perempuan nak pakai telur dadar pun boleh juga ya. Ada setengah tu guna telur dadar. So terpulanglah. Ataupun telur mata. Telur mata. Telur mata lembu tu yang sedap lagi. Sunny side up. Yes. Sunny side up, side down. Kuningnya separuh masak ataupun ada yang juga suka ya yang cair-cair tu. Itu dia. Sotong goreng tepung kita. Tergaring sikit. Itu yang sedap tu ya. Mana dia punya sungut-sungut tadi. Alright, ada yang bertanya ni, sotong tadi diperap dulu ke tidak? Tak perlu. So, sotong Kak Zaidah beli sotong frozen. So kita torkan dia. Ya, buangkan dia punya air batu tu. Lepas tu kita goreng je lah. Celup dengan telur dulu. Golek dengan telur. Kemudian baru kita goreng. Dah tak nampak nasi lemaknya. Okey. Ataupun kita boleh-boleh nak tahu benda ni. Cantik sikit lah ya. Kemudian, kita ada ikan bilis yang sebenarnya. Okey. Tolong ambil saya ikan bilis sikit. Okey, kacang. Dan kita akan letakkan sedikit sambal tumis kita. Cantik sambal tumis kita ya.
sikit. Alhamdulillah. Inilah cara kalau kita nak mengidang Set nasi lemak. set nasi lemak kita. Okay, kita letak ikan bilis sikit, ikan bilis yang dah digoreng. Okey. Inilah complete set untuk nasi lemak. Rasa Kak Zada ramai yang tahu ni ya, ramai yang tahu buat nasi lemak. Ya. Mungkin orang luar je yang tak pandai masak nasi lemak. Kalau orang Malaysia rasanya semua tahulah. Okay, this is the set dan you boleh makan dengan, hari ni Kak Zaidah tunjuk you sotong goreng tepung menggunakan tepung seberguna Kak Zaidah. Makan nasi lemak presiden. Sedaplah. Masya-Allah. So good. Alright, jadi dah boleh cari bahan-bahan dah anda semua dan tinggal masak. Kita dah ada resepi untuk menu hari ini. Okey, sebentar lagi tim social media Simply Sugar Baking Studio akan postkan full resepi. Jangan risau. Okey, so make sure make yourself sentiasa link dengan kita punya posting ya. Jadi boleh tengok resepi setiap kali live. Kita akan postkan full resepi untuk setiap menu yang Kak Zaidah siarkan. Okey. Ish mewahnya nasi Kak Zaidah. Sedap. Sedap ya, sebab biasa kalau kita makan nasi lemak jarang sekali, melainkan sarapan pagi. Sarapan pagi tu biasanya kalau kita makan kita nak yang basic aja. Tapi kalau kita makan untuk tengah hari ataupun dinner, mesti kita nak ada lauk-lauk sampingan. Nasi lemak ni sebenarnya ini mungkin untuk yang bukan orang Malaysia lah ya. Mungkin orang luar. Nasi lemak ni biasanya kita buat, kita boleh makan dari pagi hingga malam. Sampai siapa? Anytime. You name it. Yes. Nasi lemak ni dia memang favourite daripada pagi sampai ke malam. Cuma pagi jarang kita makan. Siapa pun ada. Cuma pagi kita jarang sekali makan dengan lauk-lauk lain. Biasa dinner ya, dinner ataupun supper. Kita akan makan dia dengan selagi apalah yang dijual tu. Ya, di restoran tu. Especially sotong goreng tepung ya. Dia orang biasanya sotong besar tu ya. Sotong besar tu dia goreng dengan tepung. Itu lagi sedap makan ya. So same macam ni Kak Zara guna sotong frozen yang besar. Saya tak potong dua tadi. Saya biarkan dia seko-seko macam tu. Kemudian kita goreng tepung untuk kita makan bersama dengan nasi lemak kita bersama dengan sambal tumis kita. Alright, alhamdulillah dah siap dah kita punya menu untuk tengah hari ni. So harap perempuan kalau yang dah pandai masak tu kadang-kadang ada lebih sedap daripada ni ya. Saya tahu mungkin ada rahsia-rahsia tertentu yang untuk nasinya dan untuk sambalnya ya. Jadi mungkin ada yang tak pandai masak, boleh gunakan resipi Kak Zaidah ni untuk dicuba ya. Untuk buat sarapan pagi pun sedap, tengah hari hingga ke malam. Ya, okey. So Bel, ada yang nak bertanya lagi itu yang kalau Anwar kata kalau macam ni RM20 ni satu set. Ya, betul. Ada juga satu hidangan ni mau RM35. Makan nasi lemak bukan murah ya. Nak kalau yang ada lauk-lauk sampingan, dia jadi sampai berpuluh ringgit kalau kita makan. Tapi nasi lemaknya kena sedap. Nak dapatkan nasi lemak yang sedap, perempuan guna santan fresh. InsyaAllah nasinya akan sedap sepanjang hari. Dia akan sedap. Kalau you pakai santan kotak, permulaan dia tu dia ada rasa macam lemak. But bila once dia dah sejuk, dia dah tak ada, kurang dah lemaknya. Baru pun kurang lah ya. So Kak Zaidah guna serai saja di sini. So kalau perempuan biasa guna daun pandan, so terpulang. Saya kalau buat nasi lemak, saya memang pakai serai saja. Okey. Alright, Alhamdulillah selesai untuk menu kita hari ini. Tema kita harap nampaknya insyaAllah minggu ni adalah tema kemerdekaan. Dan kita akan cuba siarkan, betul tak Kak Zaidah? Yes. Siarkan resepi-resepi yang sinonim, dengan Malaysia dan juga multi-racial dan juga multi-culture. InsyaAllah kita akan bawakan minggu ini. Okay, insyaAllah kita akan bawakan pelbagai jenis makanan yang sinonim lah yang dikatakan tadi, yang disebutkan tadi. InsyaAllah hingga ke hari Jumaat. Hari Khamis. Ya, Kak Zaidah cuba ya siapkan hidangan ataupun kuih ya dari berbagai bangsa ya. InsyaAllah. Yang kita semua memang selalu nampak lah
Ya, selalu tengok dan kita pun dah tak kekok makan ya. Okey, Betul. insya-Allah kita cuba harap perempuan berpuas hati dengan menu kita tengah hari ni, iaitu nasi lemak style Kak Zaida. Kemudian insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah besok ya. Kita jumpa lagi dengan resipi dan menu yang lain. So kita sama-sama memerdekakan diri kita. Ampun kau main ya. Okey. So insya-Allah kita jumpa lagi esok dengan resipi dan menu yang lain ya. Okey. Assalamualaikum. Bye. Bye. Selamat Hari Merdeka yang ke-63.